Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, dan kita masih lagi membahaskan surah yang ke-75, iaitulah surah Al-Qiyamah. Pada minggu lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 5. So pada hari ini insyaAllah kita sambung bermula ayat 6 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, saya bacakan dulu beberapa ayat yang insyaAllah kita akan bahaskan pada hari ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Sadaqallahul Azim ya. Baik, saya bacakan sampai ayat 19 ya. Cukup masa, nanti insyaAllah kita bahaskan sampai ayat 19. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 6, Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, bilakah datangnya hari kiamat? Surah Al-Qiyamah ni ialah surah yang menceritakan tentang hari kiamat, sama seperti nama kepada surah ni. Pada ayat-ayat sebelum ni Allah Ta'ala menjelaskan tentang kuasa Allah Ta'ala dapat menghidupkan semula orang yang sudah mati, dapat menghimpunkan semula tulang belulang manusia yang telah pun hancur terpisah-pisah. Maka pada ayat 6 ni Allah Ta'ala sebut Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia, orang kafir itu, bertanya bila hari kiamat. Mata yakunu yaumul qiyamah, bila hari kiamat. Tetapi soalan orang kafir ni bukan kerana mereka ingin tahu bila hari kiamat, dan bukan kerana mereka ingin membuat persiapan menuju hari kiamat, tetapi mereka bertanya ini mustaba'idan qiyamas sa'ah, kerana mereka sangat-sangat tidak percaya bila hari kiamat. Jadi ada orang pada zahirnya nampak macam bertanya, tetapi sebenarnya maksud dia amat mengingkari apa yang disebut tu. Dia tak percaya. Ya? Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya, maka hadha soalan ini kata para ulama mustaba'idun liqiyamis sa'ah. Ini kerana muncul dari anggapan mereka yang sangat jauh daripada hari kiamat, tak percaya sama sekali. Mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengajukan soalan ini kerana mereka tak percaya. Kalau saya boleh buat satu analogi ya. Misalkan ada orang mengatakan, saya boleh pergi terbang, dia kata. Kemudian kita tak percaya. Ya. Kita tak percaya. Apa soalan yang kita kata? Okey, kalau macam tu, tunjukkanlah bila awak boleh pergi terbang. Apa maksud kita tu? Adakah kita memang betul-betul
ingin mendapatkan jawapan, atau sebenarnya maksud kita ingin memperlekeh dia yang mengaku dia boleh terbang. Maksud kita nak memperlekeh dia. Kenapa? Kerana kita tak percaya dia boleh terbang. Lebih kurang macam itulah analogi tentang orang kafir ni. Jadi mereka tanya, ayyana yaumul qiyamah, bila hari kiamat? Soalan ni kerana mereka sama sekali tak percaya, sangat jauh daripada keyakinan mereka. So oleh kerana itu, kita orang Islam, kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, maka jawapan dia suruh dia baca surah Al-Qiyamah. Kerana selepas ni Allah akan menjelaskan satu persatu bila hari kiamat. Allah Ta'ala memang tidak menyebutkan tarikh. Allah tak sebut hari, Allah tak sebut jam, tetapi tanda-tanda Allah Ta'ala sebut. Maka apabila tanda-tanda ini nanti berlaku, maka hari kiamat pun berlaku. Oleh kerana itu juga, kita sebagai orang Islam, sebenarnya kita tidak perlu bertanya bila hari kiamat. Yang perlu kita tanya ialah apa yang sudah kita siapkan menuju hari kiamat. Sesuatu yang pasti berlaku, kita tak perlu tanyakan bila ia akan berlaku. Hari kiamat tu anna sa'ata la raiba fih. Berlakunya hari kiamat tu, kata Allah, tidak ada sebarang keraguan padanya. Yakin bahawa ia pasti berlaku. Tak ada sebarang keraguan. So sesuatu yang sudah pasti kita tak perlu tanyakan. Maka pernah suatu ketika datang seseorang kepada Nabi. Lalu dia tanya pada Nabi, mata sa'ah? Ya Rasulullah, bila hari kiamat tu akan berlaku? Apa jawapan Nabi? Nabi tanya balik dia, ma'adatta ilaiha? Apa yang kamu dah siapkan untuk hari kiamat tu? Jadi kita ni tak perlu tanya bila hari kiamat. Yang patut kita tanya, apa yang sudah kita siapkan untuk hari kiamat tu? Adakah bekalan kita dah cukup? Adakah sembahyang kita dah bagus? Adakah puasa kita dah bagus? Adakah bacaan Quran kita dah bagus? Adakah akhlak kita dah bagus? Adakah dosa dan maksiat kita dah tinggalkan? Itu sepatutnya kita tanya. Kerana itu yang tak pasti. Hari kiamat tu pasti, tapi kita masuk syurga atau tidak, itu tak pasti. Maka yang perlu kita tanya ialah apa bekalan kita. Tapi walaupun macam tu, Allah Ta'ala jawab pada surah ini tentang bila hari kiamat, tapi dengan menyatakan tanda-tanda. Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا بَارِقَ الْبَصَرِ, ayat 7. Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut. Ya, فَإِذَا بَارِقَ الْبَصَرِ إِذَا تَحَيَّرَ الْبَصَرِ وَدُحِشَ فَزْعًا مِمَّا رَأَى مِنْ أَحْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Pada ketika itu, pandangan manusia terpendar-pendar, ya, tak menentu, bahkan tak berkedip, terbelalak mata tu kerana takut sangat. Kita kalau melihat sesuatu yang biasa, mata kita akan sentiasa berkedip, ya, mata kita akan sentiasa berkedip. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang sangat menggerunkan, yang sangat menghairankan, mata kita ni akan terbelalak, akan terpendar-pendar, bahkan tak berkedip. Kenapa? Sangat menghairankan, sangat menakutkan, sangat-sangat menggerunkan. Macam itulah hari kiamat tu. Apabila berlaku hari kiamat, maka pemandangan mata manusia ketika itu penuh dengan kegerunan, penuh dengan ketakutan yang sangat-sangat luar biasa. Bilakah itu? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan indal maut, ketika seseorang hendak mati. Pendapat kedua mengatakan indal ba'th, ketika mana dibangkitkan daripada kubur. Dan pendapat yang ketiga, inda ru'yati jahannam, ketika mana menyaksikan neraka jahannam nanti. Sangat dahsyat. Bagaimana hari kiamat itu tak dahsyat, membuat mata manusia terpendar-pendar? Allah mengatakan, wa yawma nusayyirul jibal فترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا
pada hari kiamat itu gunung ganang akan diterbangkan Allah Ta'ala seperti debu, sehingga akan bumi ni dah tak ada lagi bukit dan lembah, datar semua. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan semua umat manusia yang pernah hidup dihimpunkan Allah Ta'ala semua, tak ada satu pun yang tertinggal, semua dibangkitkan Allah Ta'ala. Ya, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Dalam surah Al-Hajj Allah mengatakan goncangan pada hari kiamat itu sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at, sehingga kan seorang ibu yang menyusui, dia tak sedar anak dia lepas daripada susuan. Bahkan seorang wanita yang hamil, dia tak sedar melahirkan anaknya. Kenapa? Kerana dahsyat sangat pemandangan hari kiamat itu. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat manusia pada ketika itu seperti mabuk, padahal mereka bukanlah mabuk kerana minum arak. Walakinna 'adzaballahi syadid. Tetapi azab Allah Ta'ala yang amat sangat dahsyat pada ketika itu. Ya, ini pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut wa khasafal qamar, dan bulan hilang cahayanya. Ya, berlaku gerhana bulan. Ya, khasafal qamar, berlakunya khusuful qamar, gerhana bulan, hilangnya cahaya bulan. Itu pun antara tanda hari kiamat. Maka nanti pada hari kiamat dah tak ada cahaya bulan dah. Ya, sebab itulah ketika mana berlaku gerhana bulan, kita sangat digalakkan untuk beribadat, untuk melaksanakan solat. Ya, maka dalam hadis Nabi mengatakan inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan itu ialah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apabila berlaku gerhana bulan, Nabi SAW bersungguh-sungguh terus mengerjakan sembahyang, beristighfar, berzikir sampai selesai. Kenapa? Kerana itu salah satu tanda daripada tanda hari kiamat. Amat menggerunkan. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang kuasa menghilangkan cahayanya, dan Allah Ta'ala sahaja yang mampu untuk mengembalikannya. Seandainya Allah tak kembalikan dan berlaku hari kiamat, maka sungguh itu keadaan yang amat sangat menggerunkan. Oleh kerana itulah Nabi apabila berlaku gerhana bulan, Nabi SAW sangat bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sembahyang, berzikir dan lain-lain sebagainya pada ketika itu. Jadi hari kiamat itu nanti khasafal qamar, akan hilang cahaya bulan itu, ya. Berlaku gerhana bulan. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 9. Ini yang ketiga. Wa jumi'ash syamsu wal qamar, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Dihimpunkan Allah matahari dan bulan. Wa hum lam yajtami'a mundu khalaqahum Allah. Allah tak pernah satukan antara matahari dan bulan sejak Allah cipta. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari dan bulan itu tak akan berjumpa. Tetapi pada hari kiamat, wa jumi'ash syamsu wal qamar, Allah satukan keduanya. Fa yajma'u Allahu bainahuma yaumal qiyamah, Allah himpunkan matahari dan bulan pada hari kiamat. Wa yakhsaful qamar, dan bulan akan hilang cahayanya. Wa tukawwiru syams, dan Allah Ta'ala akan menggulung matahari sehingga akan tak nampak juga cahaya. Yukawwir ni maksudnya macam orang pakai serban, dililitkan, maka ditutup matahari itu, tak ada cahaya. Summa yuqdhifani finnar, lepas tu Allah campakkan matahari dan bulan tu ke dalam api neraka. Liyaral ibadu annahuma abdani musakharan, supaya hamba-hamba Allah Ta'ala nampak bahawa matahari dan bulan itu hanyalah dua hamba Allah yang tunduk kepadanya.
waliyara man abidahuma annahum kanu kadhibin, dan supaya orang-orang yang menyembah matahari dan bulan itu nampak bahawa mereka sebenarnya berdusta mengatakan matahari dan bulan itu sebagai Tuhan. Kerana ada golongan-golongan manusia yang mana mereka ni menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang dan lain sebagainya. Maka pada hari kiamat nanti wajumi asy-syamsu wal qamar, Allah Ta'ala himpunkan antara matahari dan bulan, ya. Ini sesuatu yang sangat dahsyat, ya. Apabila ini berlaku, kemudian manusia berkata, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar, maka pada hari itu berkatalah manusia yang ingkar akan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri, ya. Ainal mafar, kemanakah hendak pergi melarikan diri. Ainal mahrab minal azab, mana tempat untuk melarikan diri sehingga akan selamat daripada azab Allah, ya. Jawapannya tak ada. Allah mengatakan pada ayat 11, kalla la wazar, tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Tak ada. Pada hari kiamat tidak ada satu tempat perlindungan, tak ada tempat lari untuk selamat. Fala mafirra yaumal qiyamah minal hisab, tak ada tempat lari pada hari kiamat nanti untuk dihisab di hadapan Allah. Nak lari pergi mana? Sekarang mungkin semasa hidup dekat dunia kita rasa kita boleh pergi berlindung ke suatu tempat, lari kepada suatu tempat, dan kita ingat kita selamat. Pada hari kiamat tak ada. Kalla la wazar. Ayat 12, ila rabbika yawma idzinil mustaqar, pada hari itu kepada Tuhanmu lah sahaja terserahnya ketetapan segala perkara. Tak ada tempat lari. So ke mana? Hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Ilallahi wahdah masirul khalaiq yaumal qiyamah, hanya kepada Allah Ta'ala sahaja tempat kembali seluruh makhluk. Untuk apa kembali kepada Allah? Supaya Allah Ta'ala membalas apa-apa yang dilakukan oleh manusia. Maka amal-amal yang baik akan diberi Allah Ta'ala ganjaran yang baik, dan amal-amal yang buruk Allah Ta'ala akan beri ganjaran yang buruk. Tak ada tempat lari, tak ada tempat bersembunyi, ya. Bahkan Allah mengatakan falam nughadir minhum ahada, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Kot-kotlah ada satu tertinggal dalam tanah tu tak dibangkitkan, tak ada, semua dibangkitkan Allah. Falam nughadir minhum ahada, satu pun tak ada yang tertinggal. Semua akan dihimpunkan kepada Allah Ta'ala. Nak lari pergi mana tak ada. Sehingga kan kita tak mesti akan menghadap Allah, kita mesti akan dihisab di hadapan Allah. Tak ada tempat lari. Sekarang ni mungkin kalau ada seseorang yang kita takuti, kita boleh lari, kita boleh berlindung, kita boleh sembunyi. Di akhirat tak ada tu. Pada hari kiamat tak ada. Sebab itulah pada akhirnya semua apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kerana kita semua pasti akan menghadap Allah Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 13. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Pada hari itu manusia diberitahu akan apa yang ia telah lakukan dan apa yang telah dia tinggalkan. Pada ketika itu akan dikhabarkan, ya, akan diberitahukan kepada manusia bi jami' amalihi al-hasan was-sayyi. Semua amal-amal yang dia buat, sama ada amal yang baik maupun amal yang buruk. Fi awali waqtihi wa akhirih, pada awal-awal maupun pada penghujungnya, ya, dari awal kehidupan maupun penghujung kehidupan, semua akan dikhabarkan, akan diceritakan, akan disampaikan Allah Ta'ala pada kita. Tak ada satu pun yang tertinggal. Sehingga kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, ya, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang keadaan manusia nanti di akhirat, ketika mana mereka menyaksikan amal-amal perbuatan yang pernah mereka buat, sehingga akan mereka berkata, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kita apa ni? Yang kecil dan yang besar semua ada dekat sini. Ya, mungkin kita dah lupa pernah melakukan satu perbuatan
satu masa dahulu. Tapi tak satu pun yang luput nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhir. Maka kita perlu beristighfar kepada Allah dengan membaca doa, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta. Ini antara doa yang Nabi ajarkan apabila kita selesai daripada tasyahud akhir, bacalah doa ni. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa yang telah aku lakukan pada masa dahulu dan apa-apa yang aku tinggalkan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dosa yang aku lakukan secara rahsia maupun dosa yang aku lakukan secara terang-terangan. Wa anta a'lamu bihi minni, dan sesungguhnya engkau lebih mengetahui daripada aku. Antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa ant. Ini salah satu doa istighfar untuk kita meminta ampun kepada Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa yang mungkin kita buat dahulu, dah lama dah kita buat, mungkin kita dah lupa, atau dosa yang kita buat dalam keadaan kita sembunyi-sembunyi, tidak dilakukan di hadapan orang, sengaja ataupun tak sengaja. Ya. Jadi yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhir, ya. Hatta atharu amalika al-baqiyah satus'al anha wa tuhasab yawma talaqillah fahris an tukhallifa atharan jamilan min dhurriyatin salihah aw sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u. Bahkan kesan daripada amal kita pun itu akan dihisab di hadapan Allah. Ada mungkin sesuatu yang kita tidak secara langsung melakukannya, tetapi apa yang kita buat itu memberi kesan kepada orang, itu pun akan dituliskan di hadapan Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kesan. Maka kesan daripada amal kebaikan yang kita buat, kita dapat pahala. Kesan daripada amal keburukan yang kita buat, juga kita akan dapat dosa. Ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat 15. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu anggotanya menjadi saksi terhadap dirinya. Ya. Manusia itu akan menjadi saksi terhadap diri dia sendiri. Maka di akhirat nanti, seluruh anggota tubuh badan kita ni akan memberikan persaksian kepada Allah. Yauma tashhadu alaihim bi alsinatihim wa aydihim wa arjulihim bima kanu yaksibun. Pada hari itu lisan kita, tangan kita, kaki kita memberikan persaksian. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain lagi yang menjelaskan tentang perkara itu. Bahawa setiap orang nanti, seluruh anggota tubuh badan kita ni akan memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita perbuat. Maka kita mungkin boleh kita mungkin boleh mengelak daripada orang, ya, tetapi kita sebenarnya yang paling menyaksikan diri kita sendiri. Oleh kerana itulah dalam hidup ini jangan pernah tertipu oleh pujian orang terhadap kita. Jangan tertipu bangga dengan pujian orang dengan kita. Kenapa? Kerana kitalah yang lebih tahu tentang diri kita. Orang mungkin boleh tengok kita ni baik. Orang mungkin boleh tengok kita ni perfect. Orang mungkin boleh tengok kita ni bagus. Tapi kitalah yang paling tahu tentang diri kita. Maka jangan tertipu dengan pujian orang. Walaupun orang mengatakan engkau ni orang salih, engkau ni orang alim, engkau ni orang wara', engkau ni orang yang zuhud, engkau ni orang yang macam-macam berpuji. Kembali tanya diri kita, adakah kita betul macam tu? Kita yang lebih tahu tentang diri kita. Ya? Walau alqa ma'adzirah, walaupun ia memberikan alasan-alasan untuk membela diri.
Di akhirat nanti walaupun seseorang memberikan pelbagai macam alasan, tapi seluruh anggota tubuh badan dia ni akan menjadi saksi terhadap diri dia sendiri. Di dunia ni pun juga sebenarnya macam tu. Kita boleh bagi sejuta alasan kepada orang, tapi kita tak dapat berdusta terhadap diri kita sendiri. Kita boleh bagi banyak alasan, macam ni, begini, begitu, gini, begitu, begini, begitu. Tetapi kita tak dapat berdusta terhadap diri kita sendiri. Banyak mana pun alasan kita buat, kita pasti tahu siapa diri kita sebenar, macam mana kita sebenar. Kita tak apa tahu. Ya. Baik, kita teruskan ayat 16. Ayat 16 ni, ini bukan tentang hari kiamat lagi, tetapi berkaitan dengan Al-Quran. Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau wahai Muhammad menggerakkan lidahmu membaca. Janganlah engkau menggerakkan lidahmu kerana ingin membaca Quran itu dengan cepat. Dia macam ni. Dahulu Nabi SAW apabila Jibril alaihissalam datang membawa wahyu, terutama selepas wahyu itu dah banyak diturunkan, Nabi ni kan tak menulis, tak pandai menulis dan tak pandai baca. Nabi hanya dibacakan oleh Jibril, kemudian Nabi baca, Nabi hafaz, ya. So apabila wahyu dah banyak turun, Nabi ni bimbang, takut lupa, takut tersalah. Maka belum lagi selesai Jibril alaihissalam membacakan ayat itu, Nabi dah baca. Kerana sebenarnya maksud Nabi, kerana Nabi takut lupa, takut tersalah. Maka Allah Ta'ala tegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan dengannya lisanmu kerana ingin terburu-buru. Maka satu pengajaran bagi kita, dalam membaca Quran, tak payah nak laju-laju sangat. Ya? Tak payah laju-laju sangat. Jangan laju-laju. Yang paling penting bagi kita membaca Quran itu santai, slow, tapi kita tadabbur. Itu paling penting. Jadi jangan jadikan target kita dalam membaca Quran tu macam mana aku boleh khatamkan ni cepat ni, macam mana aku boleh baca satu surah ni sekian lama ni, macam mana satu juzuk ni boleh sekian lama ni. Jangan itu yang menjadi kita punya target. Kalau kita membaca Quran, baca je secara perlahan-lahan. Yang paling penting tu bitafahum, fahami makna dia. Tak ada guna kita terburu-buru dalam membaca, sedangkan tak ada satu pun petunjuk Quran itu yang masuk ke dalam kepala kita, ke dalam qalbu kita. Maka Allah mengatakan dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tertil. Maka cara bacaan Quran terbaik dengan tertil, secara perlahan-lahan. Kenapa bacaan Quran dengan tertil itu paling membantu kita untuk memahami ayat. Orang kalau dia baca Quran dengan laju-laju, dia susah nak memahami. Tapi kalau dibaca dengan perlahan, insya-Allah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kalau Quran dibaca macam tu, kita mudah faham. Berbeza kalau orang baca innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Laju. Dia yang membaca pun tak dapat merenungkan maknanya, apatah lagi orang yang mendengar. Maka dalam membaca Quran jangan tergesa-gesa. Apatah lagi tengah pergi belajar membaca Quran, ustazah yang mengajar tu belum selesai lagi membaca, kita dah baca. Ni saya banyak temukan ni, setengah pelajar Quran, kita betulkan dia punya bacaan, tapi kita belum selesai bacakan yang betul untuk dia, dia dah baca dah. Ini tak baik, ya. Ni adab yang tak baik. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu dan menetapkan bacaan pada lidahmu.
Allah mengatakan, jangan risau wahai Muhammad, kami yang himpunkan di dalam dadamu. Maka penghimpunan Quran pertama itu di dada, bukan di tulisan. Dahulu tak ada tulisan lagi macam sekarang, dihimpunkan di dada. Ada memang sahabat-sahabat yang Nabi suruh menulis, tetapi pada ketika itu belum dihimpunkan lagi, baru sekadar ditulis. Ada ditulis di kulit-kulit haiwan, di batu dan lain sebagainya. Dihimpunkan pada masa itu di mana? Di dada, hafazan. Wa Qur'anah, dan kami menetapkan bacaannya pada lisan. Maka Rasulullah SAW itu telah dijaga Allah. Setiap wahyu yang turun, Allah Ta'ala simpan di dalam dada Nabi. Kemudian Allah beri kemampuan kepada Nabi untuk membacakannya. Maka tak ada satu ayat pun yang Nabi terlupa. Ya? Tak ada satu ayat pun Nabi terlupa. Kenapa? Kerana inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Allah yang menghimpunkan dalam dada Nabi dan menetapkan bacaannya pada lisan Nabi SAW, sehingga kan Nabi dapat bacakan bila-bila masa. Ya, Nabi boleh bacakan bila-bila masa. Maka Quran dihimpunkan di dalam dada Nabi oleh Allah. Bacaan Nabi pun itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Sebab itulah dalam membaca Quran ni, kita tak boleh ikut cara kita sendiri, mesti mencontohi cara baca Quran Rasulullah. Sebab itulah perlukan ada sanad dalam membaca Quran untuk membuktikan bahawa cara baca Quran kita tu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Allah Taala sebut fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaan kepadamu melalui perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaan itu. Kalau dah selesai baru bacakan wahai Muhammad. Kalau belum selesai, jangan dulu. Ini sama juga dengan kita, macam yang saya sebut tadi, ya. Kalau pergi belajar Quran, ya, kalau guru yang mengajar tu belum lagi selesai, jangan tergesa-gesa nak baca. Tunggu dulu, dengar dulu guru tu baca betul-betul, ya. Lepas tu baru kita baca, ya. Jangan kita main hentam saja ikut selera kita. Tak boleh. Itu adab dalam belajar Quran, ya. Nabi macam tu dididik Allah dalam menerima wahyu daripada malaikat Jibril alaihissalam. Summa inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusannya menjelaskan kandungan. Maksudnya kandungan Quran itu pun Allah Ta'ala yang menjelaskan, ya. Allah Ta'ala yang menjelaskan. Maknanya Allah Ta'ala yang menjelaskan. Sebab itulah ketika mana kita berinteraksi dengan Quran ni, banyakkan meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah himpunkan pada dada kita, supaya Allah mudahkan lisan kita membacanya, ya, dan supaya Allah Ta'ala mudahkan kepada kita untuk memahaminya. Salah satu untuk mencapai ini, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru dalam membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya. Baik, mungkin sekadar itu sahaja kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita sambung pula ayat-ayat berikutnya pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.